Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama dalam Dauratul Ilmi siri yang keempat bagi tahun 2021. InsyaAllah pada pagi ini kita bersama dengan Ustaz Ahmad Sa'aduddin Haji Wahab yang membincangkan tajuk keindahan bahasa Al-Quran. Jadi insyaAllah tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Sa'aduddin untuk memulakan sesi perkongsian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi keizinan pada hari ini untuk sama-sama kita menghayati sedikit kalamullah, iaitu ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan gaya bahasa Al-Quran. Itu kita melihat aspek keindahan gaya bahasa Al-Quran. Boleh nampak punya skrin? Ustaz Muaz, boleh nampak? Boleh. Lihat saya. Hayya nastami'u ila ni, keindahan gaya bahasa Al-Quran ajmal kalam. Boleh Nampak. Okey, baik. Alhamdulillah. Saya pilih tajuk ini sebagai kesinambungan kepada Dauratul Ilm yang pertama dululah. Kita bercakap tentang bagaimana kita nak melihat secara umum bahasa Arab itu. Okey, jadi di sini ada satu bahagian bahasa Arab yang berkaitan dengan ilmu balaghah. Ilmu balaghah ini iaitu ilmu yang secara keseluruhannya melihat tentang lafaz, tentang makna, tentang bentuk-bentuk keindahan bahasa Arab secara umum. Cuma kita sebagai Muslim, kita akan melihat bahasa Arab itu yang berkaitan dengan bahasa Al-Quran. Sebenarnya ilmu bahasa Arab ini sumber utamanya adalah daripada Al-Quran. Mana-mana bidang ilmu pun dia akan ambil dia punya, mana-mana pembahagian ilmu bahasa dalam yang berkaitan dengan bahasa Arab ini, dia akan ambil contoh-contoh utama daripada Al-Quran, daripada hadis, kemudian daripada puisi-puisi Arab. Jadi bahasa Al-Quran ini mengandungi ilmu yang sangat banyak, khususnya dari segi bahasanya. Okey, apa objektif pembentangan? Iaitu yang pertama, ajakan menghayati kalamullah. Nak mengajak semua untuk menghayati kalam Allah yang hari-hari kita baca, sama ada kita baca dengan kita pegang Al-Quran ataupun kita baca di mulut ketika mana solat khususnya, ataupun ketika mana waktu-waktu kita ke lapangan untuk mengisi masa dengan zikrullah, mana-mana ayat yang kita hafaz, kita baca. Okey, hari ini kita nak melihat sedikit tentang beberapa bentuk gaya bahasa Al-Quran yang selama ini kita baca begitu dan kita lihat terjemahan maknanya. Yang kedua, apabila selesai pembentangan ini, jadi semuanya kita dapat maklum akan keindahan gaya bahasa Al-Quran, dan akhirnya dia akan memberi motivasi pada kita
sehingga menimbulkan rasa seronok untuk menghayati isi kandungan Al-Quran. Okey, terdapat dua bentuk keindahan bahasa Al-Quran, dua bahagian utama, dua bahagian besar. Dari sudut makna dan dari sudut lafaz. Dari sudut makna dan sudut lafaz. Okey, perbahasan berkaitan tajuk ini dia di bawah ilmu badi'. Ilmu balaghah itu dia pecah kepada 3 ilmu, iaitu ilmu ma'ani, iaitu membincangkan tentang lafaz yang bertepatan dengan situasi atau kehendak maksud yang hendak disampaikan. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, iaitu membincangkan tentang kehendak suatu makna dengan cara yang berbeza, nak menyampaikan tentang suatu makna dengan cara yang berbeza. Dan ilmu badi', yang ketiga, ilmu badi' membincangkan tentang bentuk-bentuk keindahan kata ataupun keindahan kalam. Dan perbincangan kita ini termasuk pada bahagian ilmu yang ketiga, ilmu badi', yang disebut sebagai muhassinat lafziyah atau muhassinat maknawiyah. Keindahan dari sudut makna dan keindahan dari sudut lafaznya. Okey, dari sudut makna ada 3 bahagian di sini, iaitu dinamakan sebagai al-tibaq. Saya tulis al-tibaq. Bermaksud di situ ada alif lam. Alif lam, ta, ba, alif, qaf. Alif lam itu bukan alif lam qamariyah, tapi alif lam syamsiah. Jadi sebutannya at-tibaq. Sepatutnya ditulis AT lah. Tapi begitulah cara transliterasi begitu. Ditulis al. Okey, kemudian al-muqabalah, yang kedua al-muqabalah, dan yang ketiga al-musyakalah. Ini 3 tajuk yang berkaitan dengan makna, dan yang berkaitan dengan lafaz ada satu saja, iaitu al-jinas. Al-jinas. Nanti kita lihat apa itu at-tibaq, apa itu muqabalah, musyakalah dan jinas. Okey, kita pergi pada yang pertama, iaitu at-tibaq. Okey, at-tibaq ini disebut juga al-mutabaqah. Disebut juga al-mutabaqah ataupun at-tadad. Tibaq, mutabaqah. Mutabaqah itu daripada kata yang sama dengan tibaq. Tabaqa yutabiqu mutabaqah. Daripada kata kerja tabaqa yutabiqu, kemudian lahir kata terbitannya iaitu mutabaqah. Dari sudut bahasanya dia bermaksud susun, bertingkat, berlapis, banding, membanding, bantu, dan dari sudut istilahnya menggabungkan antara 2 makna. Okay, istilah ini yang kita perlu fahami. Menggabungkan antara 2 makna yang berlawanan dalam satu ayat ataupun satu ungkapan. Ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran ini kadang kita tengok satu ayat, sebenarnya ayat berikutnya adalah sambungan yang melengkapkan dia punya maksud ayat. Jadi nanti contoh-contoh saya akan berikan. Okey, yang pertama kita faham dulu tibaq ini, iaitu menggabungkan antara 2 makna yang berlawanan dalam satu ayat atau satu ungkapan. Kita lihat pada pembahagiannya. Okey. Dia ada beberapa bahagian. Yang pertama iaitu disebut tibaq salbi. Okey, tibaq salbi 1. Sebab dia ada 2. Okey, tibaq salbi. Salbi ini kalau dalam bahasa sains ataupun matematik kan kita negatif lah. Kalau positif disebut ijabi. Sebab apa dia positif? Sebab apa dia negatif, salbi? Okey, kita tengok sebab dia ada kaitan dengan nafi ataupun nahi. Sebab dia ada kaitan dengan nafi ataupun nahi. Okey. Saya baca dulu dia punya ta'rifannya. Iaitu 2 fi'il. Fi'il iaitu kata kerja. 2 kata kerja bagi masdar yang sama. Masdar adalah kata terbitan. 2 kata kerja bagi kata terbitan yang sama. Salah satu fi'il atau kata kerja itu musbit
nak menyatakan ya, dan satu lagi manfi, menyatakan tidak. Mengiyakan dan satu menidakkan. Itu maksud musbit, mengiyakan, dan satu menidakkan. Okey, contoh sebelum kita pergi pada contoh Al-Quran, kita faham dulu musbit dan manfi ini. Okey, dalam kalimah syahadah kita sebut la ilaha illallah. La ilaha itu adalah bentuk penafian. Tidak ada Tuhan illallah melainkan Allah. Jadi Allah itu adalah musbit yang menyatakan ya, bahawa Tuhan kita hanyalah Allah. Kita tidak ada Tuhan lain, yang ada hanyalah Allah. Tidak ada Tuhan itu adalah manfi, menafikan, dan Allah itu adalah mengiyakan. Okey, kita lihat pada contoh tibak salbi yang pertama. Salbi tadi saya kata apa tadi? Negatif. Okey, yang mana dua kata kerja, dua fi'il bagi masdar yang sama, yang mana salah satunya musbit, mengiyakan, dan salah satunya manfi. Tak kisahlah sama ada salah satunya manfi, salah satunya musbit. Bertukar gitu. Okey, jadi sebab dia ada contoh gitu. Kadang disebut musbit dulu, kadang disebut manfi dulu. Okey, ayat yang pertama daripada surah Ar-Rum ayat 6 hingga 7. Wa'adallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah janji Allah. Saya letak terjemahan sini sikit supaya kita dapat fahami maksud dia. Di samping kita menilai dia punya gaya bahasa itu. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Okey, tidak mengetahui. Yang kita kata nafi tadi pada tidak mengetahui. Kataannya adalah, ayatnya adalah la ya'lamun. La ya'lamun. Mereka tidak mengetahui. Kita tak nak melihat pada tafsir sebab nanti tak cukup masa kita. Kita tengok terjemahan dan mungkin ada huraian sedikit ringkas saja. Okey, la ya'lamun yang pertama disebut dalam bentuk nafi. Kemudian pada ayat berikutnya disebut ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir, yang zahir, yang nampak jelas dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Tadi Allah sebut mereka tidak mengetahui. Kemudian disebut pula mereka mengetahui. Di sinilah kita tengok bagaimana Al-Quran pada uslub bahasa itu dia menyusun, menggabungkan antara dua makna yang berlawanan dalam satu ayat. Sini. Okey, yang mana pada contoh ini dia berkaitan dengan fi'il yang kata kerja yang datang daripada kata terbitan yang sama. Ya'lamun, kedua-dua perkataan itu sama ada disebut dengan nafi la ya'lamun atau ya'lamun. Perkataan ya'lamun itu daripada kata kerja fi'il mudhari', present tense, yang mana masdar atau kata terbitannya adalah sama. Apa kata terbitan bagi ya'lamun? Iaitu ilmun. Ilmu lah kita dah sebut ilmu itu. Itu kata terbitan, kata asal dia adalah ilmun. Ain lam mim. Kata kerjanya alima. Alima ya'lamu. Kemudian ditambah waw nun di hujung itu untuk menunjukkan jamak. Jadi la ya'lamun, mereka semua tidak mengetahui. Kemudian disebut lagi sekali ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka tak tahu, mereka hanya tahu, Allah nak jelaskan, mereka tak tahu. Mereka hanya tahu apa? Yang zahir saja, yang mereka nampak saja dalam kehidupan dunia ini. Okey, itu contoh yang pertama. Yang kedua, ayat 9 Az-Zumar. Masih berkaitan dengan tibak salbi yang negatif tadi, yang ada musbit, ada manfi itu.
di mana melibatkan dua kata kerja daripada masdar atau kata terbitan yang sama. Ini pun contoh sama saja macam tadi tapi pada ayat yang lain. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Kedua-duanya adalah daripada adalah berbentuk fi'il, kata kerja. Kemudian kedua-duanya juga daripada kata dasar yang sama. Yang satunya disebut dalam bentuk musbit, iaitu ya'lamun, mengatakan ya, mereka tahu, dan satu lagi mengatakan la ya'lamun, mereka tidak tahu. Jadi persoalannya Allah tanya, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Okey, seterusnya ayat 3 Al-Furqan. Ayat 3 Al-Furqan. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia untuk disembah, padahal mereka, iaitu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu, tidak menciptakan apa-apa pun. Bahkan mereka sendiri diciptakan. Okey, terjemahannya kita lihat pada tidak menciptakan dan diciptakan, iaitu la yakhluqun, yang saya boldkan itu la yakhluqun, mereka tidak boleh mencipta apa-apa, syai'an, sesuatu. Wahum, dan sedangkan mereka yukhlaqun, mereka itu sebenarnya yang diciptakan. Jadi kedua-dua kata kerja ini adalah daripada kata kerja mudhari', tak kisahlah sama ada mudhari' ataupun madhi, present tense atau past tense, yang penting ia adalah kata kerja. Kata kerja itu adalah daripada kata terbitan yang sama, daripada kata khalaqa yakhluqu khalqun. Kata asalnya adalah kha lam qaf, khalaqa. Kemudian dia berubah kepada bentuk mudhari' jadi yakhluq, ditambah waw dan nun untuk maksud jamak. La yakhluqun, mereka tidak mencipta, wahum yukhlaqun, mereka diciptakan. Okey. Kedua-duanya kata kerja dan kedua-duanya daripada kata terbitan yang sama, iaitu khalqun. Okey, apa beza pula di sini? La yakhluqu dengan la yukhlaqu. La yakhluqun dengan yukhlaqun. Bedanya adalah selain daripada ada la nafi itu, okey, kita lihat pada kata kerja itu yakhluq dengan yukhlaq. Barisnya berbeza. Yang pertama, ya-nya itu baris di atas, kha-nya mati, lam baris depan, dan qaf baris depan lah. Okey, kemudian yang kedua, yukhlaq. Ya itu baris depan, kha mati, dan lam itu baris atas, baris atas. Okey, yakhluq dengan yukhlaq, bedanya yakhluq itu mereka mencipta, iaitu pelakunya adalah mereka. Mereka mencipta, mereka yang membuat. Pelakunya adalah mereka. Tetapi yukhlaq, disembunyikan pelakunya atau disebut sebagai majhul. Mereka yukhlaqun, diciptakan. Sedangkan mereka diciptakan. Jadi itu beza baris, beza sedikit dia punya makna pada kata dua bentuk kata kerja ini. Jadi mereka diciptakan. Saja Allah sembunyikan, yang dimaksud diciptakan itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah Ta'ala, bukan berhala yang mereka sembah. Kemudian seterusnya masih berkaitan dengan tibak salbi, iaitu dua kata kerja bagi kata terbitan yang sama. Salah satunya musbit, salah satunya manfi. Okey, dalam contoh ini yang pertama disebut dalam bentuk manfi, iaitu pada wama ramaita id ramaita walakinallaha rama. Wama ma ramaita, tadi nafi kita banyak menjumpa la ya'lamun, la yakhluqun gitu. Tapi di sini dinafikan dengan menggunakan ma. Sebab apa? Sebab selepasnya itu adalah fi'il madhi, past tense. Okey, ma ramaita. Tadi banyak fi'il, kebanyakan fi'il itu adalah fi'il mudhari' atau present tense.
kali ini disebut dalam bentuk past tense. Wa ma ramaita, dan tidaklah kamu melontar, dan bukanlah kamu yang melontar atau melempar, idh ramaita, ketika kamu melontar atau ketika kamu melempar itu. Jadi kedua-duanya adalah kata kerja daripada kata terbitan yang sama, iaitu ramyun ataupun kita sebut ramyah. Ramyatul jamrah kan. Kita pergi haji itu kita ramyah, melempar batu, ramyatul jamrah, jamratul aqabah tu. Okey. Wa ma ramaita, dan tidaklah engkau melempar ketika mana engkau melempar, tetapi Allah sebenarnya yang melemparnya. Ketika pegang tu, ketika mana kita memanah, ketika mana kita menembak, ketika mana kita membaling apa-apa saja, kalau di Palestin bersenjatakan batu, ketika mana dia melempar batu itu, ketika mana kita menembak itu, ketika mana kita memanah itu, sebenarnya bukan kita yang memanah, kita yang menembak, tetapi sebenarnya Allah yang menembak. Itu hakikatnya. Kuasa itu bukan pada kita, tapi kuasa itu diberi oleh Allah sehingga berlakunya apa yang kita usahakan itu. Jadi itu yang dimaksudkan wa ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Okey, ini dulu saya kecil-kecil dulu adalah orang ajar dekat saya. Kalau nak mancing ikan kita baca ayat ni. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Kemudian tiup sikit dekat dia punya umpan itu, kemudian balinglah pancing. Jadi ketika baling pancing itu, jangan ingat kita yang balingnya, tapi Allah yang memberi kuasa berlakunya perbuatan baling itu. Mudah-mudahan dapat hasilnya. Okey, tapi cara tak kena kot, tak dapatlah ikan. Jadi kena ada keyakinan lah. Okey, kita pergi kepada berikutnya, bahagian yang kedua, iaitu tibak salbi 2. Tibak salbi 2 tadi, tibak salbi 1. Yang satu tadi di mana dua kata kerja daripada kata terbitan yang sama, yang ada bentuk nafi dan ada bentuk musbit, yang ada bentuk mengiyakan dan ada bentuk menidakkan. Okey, di sini pula salah satu darinya bentuk amar dan satu lagi bentuk nahi. Okey. Amar bermaksud suruh, perintah, kata suruh. Nahi bermaksudlah larang atau tegah. Dan daripada masdar yang sama, tetap daripada kata terbitan yang sama. Kita tengok contoh dia. Okey. Inna anzalna, yang ni panjang. Kita ambil pada fala takhshawna sawakhshawni. Fala takhshawna sawakhshawni. Okey, nahi di sini dia menggunakan la. Selain daripada la digunakan untuk nafi, untuk menyatakan tidak, la juga digunakan untuk nahi, menyatakan jangan. Tetapi ada perbezaan sedikit bentuknya untuk membezakan di antara maksud nahi dengan nafi. Okey, fala takhshawna sawakhshawni. Janganlah engkau takuti akan manusia dan takutilah akan aku. Allah kata. Jadi di situ ada bentuk nahi, iaitu larangan, tegahan, jangan takut manusia lain, takut, dan ada bentuk perintah. Perintahnya pada wakhshawni, dan takutilah aku. Okey, apa beza la nafi dengan la nahi? Okey, kalau kita sebut fala takhshawna, fala takhshawnya maksudnya kamu tidak takut. Tapi kalau sebut fala takhshaw tanpa ada nun di hujung dia, dibuang nun itu, ketika itu dia menjadi nahi. Jangan la tajlisuna, maksudnya kamu semua tidak duduk. Kalau kita sebut la tajlisu, kamu semua jangan duduk. La ta'kuluna, kamu semua jangan makan. Kamu semua tidak makan. La ta'kulu, kita buang nun di hujung, tak sebut na itu. La ta'kulu, kamu semua jangan makan. Sebab tu dalam Al-Quran banyak bentuk nahi ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu az-zina. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalal yatama. Kan gitu. Wahai orang beriman, jangan kamu makan.
harta anak yatim. Dan sebagainya. La ta'kulur riba. Jangan makan riba. Okey. Seterusnya, pada masih contoh tibak salbi, iaitu salah satunya kata fi'il amar yang berbentuk amar, kata suruh, dan satu lagi nahi. Okey, pada ayat fala talumuni walumu anfusakum. Fala talumuni walumu. Okey, janganlah kamu mencerca aku dan cercalah anfusakum, diri kamu. Ini pada syaitan punya ni, nak melepas diri. Jadi ketika kamu telah mengikut kehendak syaitan itu, jadi kamu telah menjadi rosak, kamu telah berbuat dosa dan sebagainya. Di saat itu janganlah kamu nak mencerca aku, kata syaitan. Dan kamu cercalah diri kamu sendiri. Nak berlepas diri dia pun. Okey, fala talumu. Asalnya begitu, kamu. Kemudian disambung ni itu untuk menggabungkan di antara fi'il itu dengan dhamir mutakallim, iaitu ganti nama saya. Okey, bila berkaitan dengan ganti nama saya, dia perlu wujudkan nun. Nun itu bukan nun talumuna gitu, bukan nun yang pada kata jamak itu, tetapi nun itu adalah nun wiqayah, disebut nun wiqayah. Untuk menjaga dia punya struktur perkataan itu, nak membezakan kata kerja sebelum dengan ganti nama saya selepas itu. Jadi asalnya fala talumu, macam tadilah. Pada la takhshaw, la ta'kulu, la tajlisu, begitu untuk kata nahi. Kemudian kata suruhnya adalah lumu, kamu cercalah, kamu semua cercalah anfusakum, diri kamu. Jadi diletak dua perkataan ini daripada masdar yang sama, satunya berbentuk nahi, larangan, dan satu lagi berbentuk suruhan. Okey, seterusnya tibak ijabi. Tibak ijabi pula. Ijabi ini tadi saya kata salbi itu negatif, ijabi itu positif. Okey, kita tengok yang pertama. Iaitu menghimpunkan dua makna yang tiada nafi dan tiada isbat, serta tiada amal, tiada nahi. Tiada semua-semua yang sebelum itu. Tak ada bentuk-bentuk begitu. Dua makna yang tak ada bentuk nafi, tidak ada isbat, tidak ada amal, tidak ada suruh, tidak ada nahi, tidak ada larangan. Kemudian bentuknya apa? Dua makna dari jenis yang sama ada jenis isim, kata nama, ataupun jenis fi'il, kata kerja, ataupun jenis huruf. Okey, kita lihat contohnya. Okey, lihat contohnya di sini. Ayat 17 surah Al-Kahfi. Ini berkaitan dengan isim yang menghimpunkan. Saya letak di punya ni di sini itu untuk rujukan supaya kita tak keliru dengan yang sebelum ini. Menghimpunkan dua makna yang tiada nafi dan isbat, tiada amal, tiada nahi. Okey, contoh di sini adalah berkaitan dengan isim. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dhatal shimal. Okey, di sini disebut al-yamin dan disebut asy-syimal. Al-yamin dan asy-syimal. Jadi dalam ayat ini tidak ada unsur atau bentuk nafi, isbat, tidak ada bentuk amar, suruh, tidak ada bentuk nahi. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan yamin tadi, datal yamin, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka di sebelah kiri, iaitu shimal. Jadi disebut dua perkataan ini, dikumpulkan dua makna ini dalam satu ayat ini, iaitu disebut al-yamin kanan dan disebut asy-syimal kiri. Okey, shimal ini dia ada satu lagi bentuk sebutan di mana kita ubah baris dia akan berubah makna. Shimal ini kalau kita letak baris atas menjadi syamal,
Dia telah berubah makna walaupun dia masih berkaitan dengan arah. Shimal kita kata tadi apa? Kiri. Kalau kita sebut syamal, dia bermaksud utara. Syamal, utara. Okey, baik. Kemudian kita teruskan lagi dengan contoh yang berikutnya. Waqila ya ardu bil'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa'idal ma'. Okey, ada dua disebut ya ardu. Kemudian ya sama'u. Wahailah langit. Okey. Ya ardu wa ya sama'u. Bumi, Allah seru pada bumi dan langit. Iaitu dua makna yang beza, yang tidak ada unsur nahi, nafi dan sebagainya. Ini berkaitan dengan isim, iaitu kata nama. Ini doa yang di antara dia dibacakanlah ketika mana datangnya banjir. Kita tengok maksudnya, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit yang menurunkan hujan, berhentilah. Ya ardu bil'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa'idal ma'. Okay, kita baca ayat itu. Minta supaya air yang bertakung ini minta dia serapkan ke bumi, dan yang hujan itu minta diberhentikan. Kemudian seterusnya contoh lagi tibak ijabi, iaitu menghimpunkan. Saya ulang lagi dia punya tarifannya, menghimpunkan dua makna yang tiada nafi, tiada isbat, tiada amar dan tiada nahi. Okey, di sini ada banyak contoh dalam ayat ini yang berkaitan dengan isim kata nama dan berkaitan dengan fi'il kata kerja. Okey, ayatnya dalam surah Baqarah ayat 256. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Allah gabungkan, Allah himpunkan di antara dua makna. Makna yang pertama ar-rusyd, dua perkataan. Dua perkataan. Yang pertamanya ar-rusyd, iaitu hidayah, petunjuk, dan yang kedua al-ghayy, iaitu kesesatan. Kemudian Allah himpunkan itu dalam bentuk kata nama. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Okey, disebut lagi yakfur, siapa yang mengkufuri, mengingkari, wa yu'min, dan beriman. Okey, dua perkataan itu dikumpulkan secara berlapis gitu. Kemudian seterusnya disebut lagi dalam ayat alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan, wa yumit, dan yang mematikan, disebut dalam bentuk kata kerja. Qala ana uhyi wa umit. Okey, lagi disebut dalam bentuk kata kerja. Tadi yuhyi, dia menghidupkan, wa yumit, dia mematikan. Kali ini disebut ana uhyi wa umit. Aku yang menghidupkan, wa umit, aku yang mematikan. Ini dialog antara Nabi Ibrahim dengan Namrud dan geng dia. Jadi mereka kata, Namrud kata dia boleh menghidupkan, dia boleh mematikan. Jadi maksud dia boleh menghidupkan, dia boleh matikan itu macam mana? Maksudnya dia biarkan orang itu hiduplah. Kalau dia nak orang itu mati, dia bunuhlah. Itu sajalah. Kemudian Nabi Ibrahim kata dengan mukjizat yang Allah beri, Nabi kata dia boleh menghidupkan dan dia boleh mematikan. Kemudian soalan seterusnya Nabi Ibrahim untuk mematikan hujah mereka. Okey, Nabi Ibrahim kata, kamu datangkanlah kalau matahari naik sebelah timur, jatuh sebelah barat, kali ini kamu datangkan matahari itu daripada sebelah barat pula. Kalih pula. Ketika itu sunyi sepilah mereka setelah menerima soalan hujah yang putus daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, minal masyriqi wal maghrib. Ada satu lagi disebut qala Ibrahim inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Kalau Allah buat matahari itu dan datangkan matahari itu dari sebelah timur, kamu kalau hebat sangat, kamu datangkanlah daripada sebelah
barat. Jadi digabungkan di sini perkataan masyriq dengan maghrib. Masyriq dan maghrib. Baik. Okey, seterusnya ayat 43 dan 44 surah An-Najm. Wa annahu huwa adhaka wa abka, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Tuhan yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Adhaka, menggelakkan, menjadikan seorang itu ketawa. Wa abka, menjadikan seorang itu menangis. Dia beza dengan dhahaka dengan baka. Kalau dhahaka memang dia menangis sendirinya. Baka, dhahaka dia ketawa sendirinya. Baka dia menangis sendirinya. Tapi bila sebut adhaka maksudnya ada sesuatu yang menyebabkan dia ketawa. Wa abka ada sesuatu yang menyebabkan dia menangis. Jadi di sini Allah menyatakan bahawa dialah Allah yang menjadikan kamu ketawa dan dialah Tuhan yang menjadikan kamu menangis. Kita dapat nikmat, kita seronok, kita gelak, kita menerima musibah, kita menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Ini lagi jelaslah. Wa annahu dan dialah dia yang mematikan, dia yang menghidupkan. Ini lebih jelas maksudnya. Kalau gelak ketawa tu mungkin orang boleh claim kata dia yang gelak. Sedangkan itu Allah yang berikan. Tapi kalau mati macam mana? Dia nak claim dirinya, aku yang matikan diri aku. Gitu. Aku yang menghidupkan diri aku. Jadi amata yang mematikan. Wa ahya yang menjadikan dia hidup. Gitu. Jadi digabungkan dua perkataan kata kerja ini secara berlawanan begitu. Berlawanan itu. Disusun begitu bentuknya. Adhaka lawannya abka. Ataupun disusun bersama dengan abka. Amata disusun bersama dengan ahya. Seterusnya tiba ijabi masih lagi. Ini berkaitan dengan huruf pula. Tadi dia kata menghimpunkan dua makna yang tiada nafi, isbat serta tiada amar, tiada nahi. Sama ada himpunan itu berkaitan dengan fi'il pada fi'il kata kerja ataupun berkaitan dengan isim kata nama ataupun yang berkaitan dengan huruf. Kali ini contoh huruf. Pada ayat 286 Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Okey, pada huruf la tu, la iaitu digabungkan bersama dengan ganti nama ha, laha merujuk kepada jiwa ataupun diri itu. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, illa wus'aha laha, baginya, iaitu dia mendapat pahala dari kebajikan maka sabat atas apa yang dia kerjakan, wa alaiha dan ke atasnya juga balasan dan apa yang dia usahakan. Jadi diri seorang itu ada kebaikan dan ada keburukan mengikut usaha dia. Jadi apakah beza di sini? Maksudnya, di sudut maksudnya, selain daripada bentuknya la dengan ala, la huruf yang pertama adalah la itu laha dan yang kedua adalah ala digabungkan dengan ganti nama muannas jadilah alaiha, kan, laha dengan alaiha, iaitu dua huruf yang digabungkan dalam ayat ini. Okey, tapi apakah maksudnya penggunaan la dengan ala itu? Kita selalu baca doa kan, Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wala alaina. Apa beza? Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana. Lana itu gabungan la dengan lam. Lam itu lam kadang disebut li kita pada lafaz lillahi ta'ala tu huruf lam itulah huruf lam itu ada ketika disebut li, ada ketika disebut la. Okey, Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu hujah bagi kami, wala alaina, dan tidak ke atas kami. Bermaksud di situ ada makna baik dan ada makna buruknya. Kalau laha ataupun lana, ya Allah jadikanlah Al-Quran ini hujah yang baik bagi diri kami. Dan janganlah jadikan Al-Quran itu hujah yang tidak baik pada diri kami. Satu hari nanti mungkin Al-Quran yang akan membela kita atas kebaikan, atas pendampingan kita dengan Al-Quran.
Dan satu ketika yang lain mungkin juga Al-Quran itu akan menjadi hujah yang menyatakan bahawa kita ini buat sekian-sekian di dunia, baca Al-Quran ataupun tak baca Al-Quran, tak ikut perintah Al-Quran dan sebagainya. Jadi ada yang hujah yang baik dan hujah yang tidak baik pada diri kita. Itu perbezaan penggunaan huruf laha dan alaiha. Jadi kalau kita buat baik, jadi kebaikan itu untuk diri kita. Kalau kita buat jahat, kita usahakan kejahatan, maka kejahatan itu kembali juga pada diri kita. Okey, seterusnya tibak ijabi yang kedua. Yang kedua tadi, yang pertama ni yang kedua. Dua makna dari dua jenis lafaz yang berbeza. Dua makna dari dua jenis lafaz yang berbeza. Isim, kata nama, dan fi'il, dan kata kerja. Dua lafaz yang berbeza itu digabungkan di antara isim dan fi'il. Tadi kalau kata isim, isim. Fi'il, sama-sama dia kan? Digabungkan begitu. Tapi di sini digabungkan satu isim kata nama, satu lagi fi'il kata kerja. Ataupun satu disebut fi'il dulu, kemudian disebut isim dulu. Contohnya, awaman kana mayyitan fa ahyainahu. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan? Mati, mayitan itu disebut dalam bentuk isim. Macam mana nak kenal isim ni? Isim ni salah satu nak kenal isim. Dia ada alif lam. Dia boleh menerima alif lam. Al itu kan. Al-qamaru, asy-syamsu, al-jannatu, begitu. Ataupun kalau dia tidak ada alif lam, dia disebut dalam bentuk tanwin. Disebut dalam bentuk tanwin. Seperti mayitan. Mayitan ke, mayitin ke, mayitun ke, begitu. Jadi itu tanda isim. Dan salah satu lagi tanda isim, perkataan itu huruf akhirnya baris bawah. Okey, mayitan iaitu isim, fa ahyainahu, lalu kami hidupkan. Ya. Ahya itu disebut dalam bentuk fi'il, iaitu kata kerja. Jadi gabungan ini telah disusun berlapis begitu, disebut yang pertama isim dan yang kedua disebut dalam bentuk fi'il. Ini termasuk dalam tibak ijabi yang positif tadi. Kemudian warasulan surah Ali Imran kita ambil pada wa uhyil mauta, wa uhyi al mauta. Okey, uhyi itu disebut dalam bentuk fi'il kata kerja, al mauta disebut dalam bentuk kata nama. Saya kata tadi kan, antara tanda bagi kata nama isim itu ada alif lam. Jadi alif lam jelas pada al-mauta. Kalau tak ada alif lam disebut tanwin. Okey, wa uhyi al-mauta. Dua makna yang berbeza daripada lafaz yang berbeza tadi kan. Yang pertama lafaznya, satu lafaz bentuk fi'il, uhyi, dan satu lagi lafaz dalam bentuk isim. Kemudian maknanya pula, satu uhyi makna menghidupkan, al-mauta iaitu orang mati. Dua makna yang berbeza dan dua lafaz yang berbeza. Dua makna yang berbeza itu dia berlawanan. Okey, seterusnya tibak zahir. Tibak zahir. Pembahagian yang seterusnya iaitu tibak zahir, dikenali dengan tadad atau tadad hakiki, iaitu dua maknanya jelas, tak perlu takwil dan tak perlu fikir panjang untuk fahami itu. Kemudian lagi satu dikenali sebagai tadbij, iaitu jika maknanya bermaksud kinayah. Mari kita lihat contoh. Okey, contoh yang jelas dulu. Jelas maknanya. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa rabibu sud. Tidakkah engkau melihat bahawa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenis. Itu maksud bagi mukhtalifun ataupun mukhtalifan. Bihi samaratin mukhtalifan alwanuha, buah-buahan yang beraneka jenis. Dan apa lagi disebut? Wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya.
Okey, pada perkataan mukhtalifan atau mukhtalifun itu disebut perkataan yang sama tetapi tak ada tetapi sebenarnya maksudnya pun sama. Jadi dia jelas perkataan yang sama dan maknanya pun jelas sama. Ya, gunung ganang yang berbagai macam bentuk dan juga buah-buahan yang pelbagai jenis. Jadi mudah difahami. Okey, satu lagi ayat yang mana dianya agak yang perlu difikirkan, ditakwilkan untuk memahami maksudnya yang sebenar. Ayat itu pada surah Ali Imran ayat 106 hingga 107. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Ada disebut tabyaddu, taswaddu, iswaddat, ibyadat. Hari di mana wajah yang putih, asalnya tabyaddu itu putih. Maksud putih. Taswad itu maksudnya hitam. Apakah yang dimaksudkan dengan putih atau hitam ini? Di dunia ini ada yang putih, ada yang hitam, kan? Ada yang kelabu, ada yang kuning, pada macam-macam color lah. Jadi satu hari nanti di akhirat sana Allah gambarkan bagaimana tabyaddu wujuh, menjadi putih muka-muka, wa taswaddu wujuh, menjadi hitam muka-muka. Adakah kita nak terjemahkan, nak memahami maksudnya begitu? Putih, oh putih, hitam, oh hitam. Tidak. Yang dimaksudkan putih itu adalah bersinar. Dia adalah satu bentuk kinayah. Putih itu biasanya dia bersinar, dia menunjukkan keserian sesuatu. Okey, kemudian hitam itu bermaksud apa? Muram, duka, pucat, besi itu. Itulah gambarannya yang perlu kita fahami. Jadi ia adalah berbentuk kinayah, disebut dalam bentuk kinayah yang harus difahami makna sebenarnya. Okay. Jadi diterjemahkan di sini wajah yang putih. Apa maksud putih itu? Berseri, itulah wajah yang berseri. Kemudian yang dimaksudkan dengan hitam itu adalah muram dan juga pucat wajah. Okey, adalah sebab-sebabnya pada ayat yang telah dijelaskan begitu. Yang seterusnya. Okey, seterusnya bentuk tibak khafi. Saya ingat kita cut sikit dari sini. Saya nak masuk pada yang seterusnya iaitu okey, ada yang disebut dalam bentuk satu lagi contoh di sini di sini contoh. Okey, kita tengok contoh mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran. Okey, dia punya ayat ini kita nak faham dia, kita kena lihat kepada dia punya maf'ul bih, maf'ul objeknya. Suatu yang menjadi objek kepada perbuatan itu. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Ini cerita pada pengikut Nabi Nuh yang mengingkari. Mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan dalam neraka. Disebut dua perkataan yang berbeza, tapi nak fahamkan itu kita kena lihat pada naran, pada perkataan naran yang disebutkan selepas itu. Sepatutnya Allah boleh sebut saja disebabkan kesalahan mereka, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi Allah nak menyatakan pembalasan mereka di dunia ini lagi, sehingga menyebabkan mereka dimasukkan neraka. Allah sebut ughriqu, mereka ditenggelamkan dulu, terima dulu balasan azab dunia ini. Kemudian fa'udkhilu naran, maka mereka dimasukkan dalam neraka. Itu. Okey, seterusnya al-muqabalah, bertentangan atau bersemuka. Istilahnya menyebut dua makna yang secucuk, yang sepadan atau tak sepadan, ataupun lebih dua makna, ataupun lebih dua, tiga atau empat. Kemudian menyebut makna yang bertentangan dengannya. Kita terus tengok pada contoh dia. Falyadhaku qalilan walyabku katsira. Bagaimana gaya bahasa Allah menyusun dia punya ayat ini, kan?
Falyadhaku qalilan walyabku katsira. Biarlah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak. Yadhaku, ketawa, disusun bersama dengan yabku, mereka menangis. Qalilan, sedikit, disusun, dilapiskan bersama dengan katsira, dengan banyak. Ketawa sedikit, gelak banyak. Kemudian seterusnya pada ayat yang lain iaitu Al-Infitar. Innal abrara lafi na'im. Disebut dua abrar, na'im. Orang yang buat baik ini tempatnya di mana? Na'im, surga. Al-Fujjar, orang yang buat jahat, buat dosa, di mana tempatnya? Jahim. Jadi disusun begitu. Abrar lawannya Fujjar. Na'im sama dengan Jahim. Kemudian di sini ada susunan tiga makna. Apa yang disebut di sini? Ya'muruhum bil ma'ruf, satu. Ya'muruhum bil ma'ruf. Ya'muruhum bil ma'ruf. Ada tiga makna situ. Ya'muru, satu, menyuruh. Bi, dengan ma'ruf, kebaikan. Wayanhahum, dan melarang mereka an, daripada mungkar, kemungkaran. Jadi disusun begitu. Tiga makna. Termasuk huruf di sini bi itu kalau ma'ruf disebut ya'muru bil ma'ruf, tapi wayanhahum anil munkar, anil munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan untuk mereka benda-benda yang baik. Wa yuharrimu, dan mengharamkan alaihim, ke atas mereka al-khaba'is, benda yang tak halal, yang buruk. Okey, jadi di situ susunan tiga makna. Kemudian ada lagi susunan empat makna. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Okey, kita tengok pada adapun orang yang memberi, a'ta wattaqa, dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dia membenarkan bahawa adanya pahala yang baik. Kemudian kami, ayat yang berikutnya, fasanuyassiruhu lil yusra, yang keempatnya kami akan memudahkan jalan menuju kebahagiaan, kemudahan. Okey, kemudian disusun berlapis dengan wa amma man bakhila wastaghna. Okey, lawan bagi ayat tadi pula. Adapun orang yang kikir dan merasakan dirinya cukup, tidak perlu pertolongan. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan pahala atau kebaikan. Fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan jalan padanya untuk menerima kesukaran. Itu A'ta lawannya bakhila, wattaqa lawannya istaghna. Kemudian saddaqa bil husna disusunkan bersama dengan kadzdzaba bil husna, membenarkan, mendustakan. Fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan untuk jalan kebahagiaan, jalan yang mudah. Lalu dan dilapiskan, disusun bersama dengan fasanuyassiruhu lil usra, yang mudah dengan jalan yang suka. Okey, seterusnya al-musyakalah. Kena laju sikit. Musyakalah iaitu serupa dan sama, menyebut satu kalimah yang sama tapi memberi makna yang lain. Nah, ini menarik juga. Okey, tengok contoh, tengok contoh sinilah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun. Allah sebut dua perkataan yang sama tetapi maknanya berbeza. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Kita tengok dekat situ. Adakah bermaksud kalau orang curi harta kita, kita curi harta orang? Kalau orang pukul kita, kita balas balik pukul orang, kan? Adakah bermaksud begitu? Sebab kejahatan dia itu kita balas dengan kejahatan yang sama, yang setimpal? Bukan maksud begitu. Dua perkataan yang sama tetapi maksudnya berbeza. Maksud yang pertama sayyi'ah, dan balasan suatu kejahatan yang dibuat oleh seseorang itu, kan, yang sengaja, yang memang dia nak buat kejahatan itu. Sayyi'atun, kejahatan yang kedua bukanlah bentuk kejahatan yang sama macam dia buat itu, tapi dia adalah bentuk pembalasan, hukuman, akibat. Jadi kejahatan yang kedua itu disebut untuk bermaksud balasan.
akibat atau hukuman yang sepatutnya dia terima di atas kejahatan yang telah dia lakukan. Jadi kalau dalam hukum qisas, pembunuh balas bunuh. Adakah balas bunuh itu adalah satu bentuk kejahatan? Tidak, ia adalah satu bentuk balasan atau akibat atau hukuman sebagai pengejaran di atas kejahatan yang telah dia lakukan. Orang yang mencuri, orang yang mencuri tidak pula kita mencuri hartanya, tetapi kita berikan hukuman. Berikan hukuman, denda, sebat ke dan sebagainya. Adakah denda, sebat atau potong tangan dia balik itu adalah satu bentuk kejahatan? Tidak, ia adalah satu bentuk balasan di atas kejahatan sebenar yang dilakukan itu. Jadi itu sekiranya nak diselesaikan begitu, tapi Allah kata apa? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang boleh maafkan dan berbuat baik, maka pahalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai orang yang zalim, mengambil tindakan sesuka hati. Jadi ayat ini perlu difahami dengan sebetulnya. Kemudian seterusnya, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Ini satu lagi. Sibghah Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Ceritanya sebenarnya berkaitan dengan orang Yahudi, Nasrani, di mana mereka ini bila nak mengagamakan anak mereka, nak meletakkan mereka itu sebagai Yahudi atau Nasrani, mereka akan buat sibghah. Sibghah ini adalah celupan. Dibaptis begitu. Jadi kita dengar ada holy water dan sebagainya. Itu semua itu dia anutkan agama anak itu dengan cara begitu. Diberi minum ke, dicelup ke, dimandikan dan sebagainya, begitu kaedah mereka. Tetapi Allah menggunakan perkataan sibghah juga untuk memudahkan mereka faham, tetapi sibghah yang Allah daripada Allah itu berbeza dengan sibghah mereka. Bukan kita beragama Islam meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti agama ini bukan dengan cara yang seperti mana mereka lakukan. Sibghah Allah ini ialah kita meletakkan kepercayaan, keyakinan Allah yang esa, agama yang benar, dan disebut oleh Ibnu Abbas, sibghah Allah ini ditafsirkan sebagai agama Allah kerana orang yang telah beragama ibaratnya telah dicelup. Tapi tidak adalah berlaku proses ritual begitu seperti mana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Jadi sengaja Allah menggunakan perkataan sibghah ini untuk mereka memahami. Sibghah kami tak macam sibghah kamu, gitu gitu, senang. Jadi disebut dengan perkataan yang sama. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah. Kan, wa yamkuruna wa yamkurullah. Ini pasal tipu daya. Mereka menipu daya, Allah juga menipu daya. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat menipu daya? Kalau kita faham gitu, tidak. Sebenarnya tipu daya Allah itu merupakan satu pengajaran balasan di atas tipu daya mereka. Jadi Allah ada perancangan dia yang tersendiri di atas tipu daya yang telah mereka lakukan. Jadi perkataannya disebut sama tapi maknanya berbeza. Okey, saya ingat setakat itu dululah untuk kali ini. Mudah-mudahan dengan sedikit pembentangan ini dapatlah kita memberi sedikit motivasi untuk kita memahami Al-Quran. Sambil-sambil baca itu kalau jumpa ayat-ayat yang macam ni, jadi kita cubalah sedikit mendalami apakah maksud sebenarnya, dan daripada situ kita akan dapat mendalami sedikit tentang keindahan bahasa Al-Quran, insya-Allah. Okey, itu saja. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa jala'a ahzanina wa nura sudurina. Allahumma shfa'na bi syafa'atil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la 'alaina.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jazakallah khairan jazak pada Ustaz Ahmad Sa'aduddin Haji Wahab atas perkongsian ilmu yang telah disampaikan. InsyaAllah kita akan ada sambungan lagi pada sesi yang akan datang. Jadi insyaAllah terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudi hadir pada pagi ini. Jadi kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua. Sama semua.